Saya akan mulakan dengan sesi live trade ataupun sesi analisa pasaran dengan melihat Forex Factory untuk kita punya economic calendar. So, buat masa sekarang ni bacaan kita di scanner, di major pair dan juga GJ, kita dapat lihat kekuatan pada dolar setelah masuknya waktu trading di New York. Okey, untuk Euro USD saja pergerakan pada malam ni adalah negatif 0.81%. Untuk GU negatif 1.8%. Ini menunjukkan GBP lagi strong daripada Euro pada malam ini. Dan seterusnya pair UJ dia teruskan bullish, tapi yang kata hari ini adalah sideway dengan kenaikan semasa 0.10%. Untuk USD CHF kenaikan pada hari ini adalah 0.26%. Kalau ikutkan pada chart yang keluar kat tepi ni, kita dapat lihat kat sini bahawa USD pada waktu London dia lemah kejap, kemudian dah masuk waktu pukul 10 ni baru dia start strong balik. Ikutkan engulfing lah, kalau dia mampu close dengan sebatang body macam ni, ini elok kita buy pada USD CHF. Seterusnya pada USD CAD, pembalikan sudah mula kelihatan sejak masuk waktu New York time, dan kenaikan masih lagi kuat. USD masih lagi trending dengan kekuatan hari ini sebanyak 0.77%. Untuk AUD USD pula, kita dapat lihat kat sini penurunan sebanyak negatif 1.37%. Ini menunjukkan AUD sangat lemah berbanding USD, dan juga Kiwi Dollar yang juga lemah dengan bacaan negatif 1.01%. Dia turun sangat-sangat strong. Ini juga satu bearish present yang tidak bagus lah untuk pair Asia kedua-dua ni. Dan malam ni GJ orang kata sideway, antara pair yang sideway dengan kenaikan sebanyak negatif 0.8, penurunan sebanyak negatif 0.08%. Tapi kalau kita tengok sejak waktu London dan waktu US masuk ni, kita dapat lihat masih lagi bullish, sedang buat correction naik balik ke atas kot. Tapi kalau secara overall ni kita jangka masih lagi bullish lah. Okey, jadi seterusnya kita akan lihat economic calendar. Semalam tidak ada sebarang big impact news, agak pelik. Dan hari ni kita pada hari Khamis 7.45 malam tadi ada main refinancing rate. Kita dapat lihat tidak ada perubahan, iaitu 0%. Ini mungkin antara salah satu sebab utama mengapa euro sangat lemah pada malam ini. Kebanyakan bank-bank lain mereka tingkatkan rate, kadar faedah. Jadi macam GBP tingkatkan kadar faedah, ZD tingkatkan kadar faedah. Jadi investor dia suka beli currency yang ada faedahnya dinaikkan. Sebenarnya kita ada monetary policy statement dengan tidak ada kenaikan di sini. Dengan ini kena news, sebenarnya ECB press conference masih lagi dikira sebagai news, tidak ada bacaan. Lepas ramalan tadi ada siapa yang minat trade USD, ada unemployment claim sebanyak 229k, iaitu sangat lebih tinggi berbanding dengan forecast 215k. So employment claim yang tinggi menunjukkan kita punya USD punya efek yang tidak bagus lah. Dia lagi kurang lagi bagus untuk employment claim ni. 11 malam nanti pada trader-trader Canadian dollar, berhati-hati kerana ada dia punya Governor Malcolm berucap, Governor Bank of Canada. Hari Jumaat bukan hari sibuk untuk Canadian dollar dan US dollar. Pada pukul 8.30 malam ada big impact news untuk kedua-dua pair ni. Jadi diminta tuan-tuan untuk berhati-hati sebelum tuan-tuan trade. Itu dia Cikgu Hafiz kita. Apa khabar Cikgu Hafiz? Assalamualaikum Cikgu Hafiz. Sekejap lagi boleh. Bini tengah solat jam sebelah. Okey, baik. Saya bacakan kita punya currency dulu. Bacaan di Forex Factory. So 10 malam ada prelim UM consumer sentiment. Ini medium impact news saja, tidak perlu risau, pada pukul 10 malam esok. Okey. Seterusnya kita akan tunggu Cikgu Hafiz
Wise Geography Settle. Saya akan tengok dulu Finviz kita. Finviz Forex. Apa CFF tak? CFF ada emergency malam ni. So untuk Finviz kita dapat lihat kebanyakan pair-pair yang keluar pada malam ni adalah pair bearish. So dengan bearish, kenapa kita kata bearish untuk Euro USD macam tadi bacaan dia negatif. Sepanjang hari ni dia terus negatif 0.53%. Geo hitam. So hitam biasanya menyenarkan pair ni sedang sideways. Tak sedap kita trade kerana mungkin dia akan naik, mungkin dia akan turun. Kalau pair yang terang pada malam ni adalah seperti AUD, CAD memang strong bearish. Strong bullish warna hijau. Manakala AUD USD dan juga gold antara pair yang kata dia strong dia punya bearish dia. Kedua-dua pair ni AUD USD dengan gold ni sebelah dan sebenarnya dia sangat-sangat berkaitan antara kedua-dua pair ni kerana AUD Australia adalah pengeluar gold yang antara terbanyak di dunia, manakala USD adalah pembelinya. BTC juga, BTC kita dapat lihat pada malam ni dia masih hold support di 30k. Jadi adakah tengok tuan-tuan tengok di daily punya candle tu flat dia punya support dia. Ini anytime saja dia boleh break, tapi jangkaan dia akan break kerana tidak nampak lagi sebarang tanda bullish untuk BTC. Maksudnya sekarang ni kalau tuan-tuan trade BTC, orang kata dia antara strong support kerana dia antara 50% lah daripada previous high. So 50% previous high adalah 60k dan 50% padanya adalah 30k. Ini antara level-level Fibo jugalah kan. So level-level Fibo biasanya strong dia punya support dan resistance dia. Kan tuan-tuan selalu kaji untuk minyak pada malam ni bacaan daily candle masih lagi bullish, tapi pada hari ni dia turun banyak negatif 0.23%. So pada trader minyak ada peluang untuk dia turun kerana kalau tuan-tuan pasang di hujung yang belah kiri sekali tu ada impulsive candle sell, tapi dia naik balik tu 125 ni secara lemah ataupun dia punya correction. So ada kemungkinan, ada peluang, ada orang kata apa, nanti dia datang satu lagi big volume trader yang masuk untuk jual minyak secara harga di harga yang tinggi. Ini bukan yang pertama kali kita tengok, jadi kita kena berhati-hati kena ada berlaku sell out di sini di minyak, di pair minyak pada malam ni. Okey, untuk currency pada malam ni kita dapat lihat CHF JPY pair safe haven merupakan pair kegemaran trader, diikuti dengan USD dan antara pair yang terkuat selepas USD yang sebenarnya USD adalah GBP dan yang paling lemah pada malam ni adalah AUD. Mungkin gold pun terikut sekali kan cik habis. Mungkin gold pun dia terikut sekali lah. Dia tarik AUD punya performance pada malam ini. Okay, jadi saya akan sama lihat indeks dolar. Tadi macam kita buka, kita kata dia nak turun kan. Ini gold dia sudah turun. Dia sudah turun. Ada peluang untuk test kawasan support di 1836 hingga 1829. Okay, nanti kita akan lihat bersama-sama dan saya akan ke indeks dolar untuk lihat macam mana indeks performance untuk indeks dolar pada malam ni. So untuk indeks dolar kita jangkakan dia trade secara sideways, tapi ada lebih besar kemungkinan untuk dia break ke bawah kerana dia berlaku correction wave ke atas. Tapi pada setakat ni kita dapat lihat correction wave tu sedang berlaku dan masih berbaki lagi 27 minit. Sekiranya dia mampu close dengan candle bullish, USD akan kembali break. Ada peluang untuk dia break kawasan resistance dan dia untuk test balik ke 105.01. Ini menunjukkan bullish punya present kuat, mana dengan bearish. Jadi bearish tidak mampu menguasai pasaran lagi. Sekiranya dia mampu break kawasan trendline kita di time frame daily, di time frame H4 ni. Saya jangkakan dia akan turun, tapi
gerakan semasa dia naik pasif, dia buat base, dia break. Ini ada peluang dia nak meneruskan kenaikan ke bahagian atas. So di time frame H1, pada sedia kita dapat lihat kat sini masih lagi bullish, super bullish strong. Jadi malam ni USD antara pair yang terkuat. Terkuat lah kita boleh cakap. Dan di H1 pun kalau ikutkan pattern tuan-tuan yang familiar dengan live kita sebelum ni, ini adalah pattern hand and shoulder terbalik. So apabila dia buat hand and shoulder terbalik dan tambah-tambah pula dia sudah reject kawasan support, reverse support. Ya? Tambah tadi. Oh sorry. So sekarang ni dia mampu reject di kawasan support, dan untuk naik ke kawasan resistance jadi 105 adalah kita punya target untuk indeks dolar sampai. Okay, ini hand and shoulder reverse yang terbaik, yang pattern yang kita selalu nampak, dan pattern ini terbentuk di phase 1. So ini adalah head ya, shoulder left dan juga shoulder right punya pembentukan. Jadi kalau tuan-tuan perasan ke sini kita boleh tanda kita punya area previous support with resistance. Tuan-tuan dapat lihat kenapa kita kata dia akan jadi buy. Pada jadi resistance, breakout resistance, dia turun balik, dia buat lower low, dan tuan-tuan perasan ini dah tanda awal dia nak naik. Okay, ini tanda awal dia naik kerana ini dia buat dia close high lagi pada ini. So dia close high, ini biasanya menunjukkan satu kenaikan. Dan ini kalau tengok bullish flag, bullish flag, ini satu breakout buy. Siapa yang buy dolar, tahniah diucapkan. Okay, sebenarnya kita minta jasa baik Cikgu Hafiz lah untuk tengok goal kita pada malam ni juga, boleh? Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu Hafiz dengan cerita ada indikator baru Cikgu Hafiz. Oh ya, ni kita baru kan. Ya, Ah, saya tekan apa yang lupa. Turn caption tekan present now. Boleh nampak Cikgu Hafiz? Mana ni? Bila now. Okey. Saya lupa ya. dah lama tak tengok. Okey, share screen. Macam mana nampak besar ni, aku nampak kecil ni. Ni nampak ke? Belum nampak share screen lagi. Tak nampak? Belum lagi. Dapat share Cikgu Hafiz? Baik. Oh, kena tekan tu. Okay, baru Patutlah nampak. Ustaz tak tekan dia punya kotak tu. Aku tekan. Okey. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi ya, saya tak nampak kan. Kalau ikutkanlah tadi saya ada bagi signal buy. Tapi kalau dekat sini ada setup lah. Tapi kalau ikutkan dekat sini ya, kalau tadi yang cerita pasal fundamental gold dia strong kan. Gold strong maknanya gold strong enggak. USD strong maknanya gold akan drop lah. Tapi kalau ikut fundamental strong, kalau analisa technical, sekarang ni kita berada di wave nombor 2,
Jadi kalau wave nombor 2 dia nak buat kenaikan lah. Jadi dia nak buat kenaikan dan kalau betul dia buat drop, akhirnya wave tu jadi kiraan wave jadi counting jadi salah lah. So dia kena buat Jadi counting balik kan? kalau counting tu nak betul, maknanya dia kena buat sebelum kalau dekat time frame 1 jam lah, 1 jam lagi ni, lagi 22 minit, maksudnya dia kena naik balik. Dia kena naik balik untuk nak jadikan counting tu betul kan. Lagi satu di time frame H4, H4 pun sama juga. Kalau kita tarik trend line, kalau trend line ni pecah, maknanya dia akan pergi lagi bawah lah. Dalam zon bawah ni lah. Zon bawah ni zon terakhir lah. Dia akan cuba masuk ataupun pecahkan. Kiranya candle bearish yang terakhir. Kalau ikut analisa berdasarkan SNR lah, support and resistance break, ini dia dah break. Yang dekat sini dia dah break. Jadi dia buat kenaikan dan dia dah pecah 3 resisten. 1 resisten, 2 resisten, 3 resisten dia pecah. Jadi dia punya penurunan dia akan test setiap resisten yang dia pernah pecah. Maknanya dekat sini dia test kan. Test dia naik balik. Lepas tu dia dapat pecahkan, dia test lagi sini, maknanya dia test yang ni pula dan tembus. Tapi dia tetap bagi juga kita pick kalau follow dia dalam 50 pick dia boleh bagi. Yang dia sekali lagi dia test dekat area sini. Ini dan tembus, tapi dia bagi juga peluang untuk buat kenaikan. Dan sekarang ni paling last dia akan test dekat area sini lah. Dan ni dia dah test dekat area ini adalah zone IP ya, yang mula-mula dipecahkan sebelum di penurunan. Dalam kenaikan ini yang dipecahkan. Ada kemungkinan Jadi ke dekat sini dia sekarang ni dah finish 4 ni dia nak buat fake out. yang ni dia nak cuba break lah. Dia nak cuba break. Yang ni kemungkinan kalau betul dia buat kenaikan, maknanya dekat sini sebenarnya dia buat dia hunting kita punya SL lah. Betul. Jadi dekat sini area dia 1840 lebih kurang Kalau saya ambil kiraan BRN big round number 1840 plus minus dalam 10, maknanya dekat sini dia dah cecah lah. Jadi setiap kali dia cecah big round number, macam contoh tadi pukul 10 pukul 10 dia dah main big round number dekat area 1840 45 macam tu. Tapi dia turun bawah sikit lah. Jadi dia bagi juga pip. Banyak juga dia bagi pip Ini bukan, ini time frame 4 jam Maknanya dekat sini dia turun, dia naik tak tahu berapa pip. Nanti kita pergi dekat time frame kecil depan ni. Yang sekarang ni kita target lagi 2 jam dia akan cuba naik balik lah. Jangan dia close dekat bawah lah. Dalam kotak ni jangan dia close dekat bawah kotak ni. Kalau dia close bawah kotak ni, maknanya dia boleh lagi turun bawah. Dan kalau kita tengok dekat time frame H1 sebenarnya dia dah masuk sebab yang ni kenaikan H1 dia kenaikan dia banyak kali berbanding H4. Kalau ini adalah kenaikan, ini adalah dia punya zone IP ni yang paling bawah. Yang ni yang memecahkan ni adalah zone IP. Saya ambil shadow to body. Dan ni dia dalam kenaikan yang ni dia pecahkan 1 support, 2 support, 1 resisten, 2 resisten, 3 resisten. Dan dia buat pullback sama juga macam kiraan H4 tadi. Dia try buat pullback mula daripada sini. Lepas tu yang ni dan yang ni sekarang dia dah terus turun ke zone IP. Ini adalah zone IP. Kalau ikutkan ni time frame H1 tu yang dia lengkapkan kena kapit tu kira strong juga lah dia punya bearish bullish kan.
Yang ni Macam engulfing kan dia ni? kalau dia buat, mungkin dia buat jarum lah. Check-up. Kalau counting tu betul. Oh. Counting elite weight betul. Sebab counting elite weight dah rasa dalam minggu ni dah 2 kali dia buat salah. Hmm. Yang salah ni saya ikut ni lah, ikut indikator lah. Indikator ni pun kalau ikutkan betul, kalau beli langgan sendiri, harga dia dalam 5 ke 600 sebulan. Counting yang mahal macam tu 500, ada yang harga 1000 sebulan pun boleh salah counting elite weight tu. Ya. Salah. Beli Jadi mahal kalau pun salah. ikut yang saya share ni sekarang, saya ikut konsep break 1 2 resistant. Break 2 resistant ke atas, kalau dia buat pullback, bila dia buat pullback, dia akan bagi macam apa, pantulan balik lah. Macam pullback, ada pullback. Pullback dalam pullback. Mana Oh. yang ni dia dah buat kenaikan, lepas tu dia pullback, satu pullback dekat sini. First dia pullback sini lah. Ni tempat ni. Sikit lah dia bagi. Sebab dia cuba break yang ni. Lepas tu yang second yang ni. Lepas tu yang last yang ni. Tapi yang ni kalau nampak dekat time frame besar lah. Kalau kita tengok yang tadi Yep. Yang ni nampak clear lah. Time frame yang kecil ni dia tak pun nampak clear sebab dia banyak sangat SLR yang kecil-kecil. Jadi dalam kenaikan dia buat penurunan. Kenapa dia naik balik? Sebab sini ada dia punya resistance yang terdahulu yang dipecahkan. Jadi dia break tapi dia akan bagi juga kita pip untuk buat pullback sikit lah. Jadi kalau kita ikut kira dekat sini, kalau entry daripada sini lah, daripada satu dia kita entry. Akhirnya dekat sini dia bagi dalam 51 pip. Dia reject dia 51 pip. Lepas tu dia buat penurunan. Yang ni dia akan cari juga SNR, support resistance, SPR. Dia akan cari. Jadi kalau dekat sini dia akan ambil significant support resistance dia. Dia akan cuba follow yang tu juga. Bila dia break, mana dia akan cari yang paling last lah. Sama juga yang macam ni. Dia dah break yang paling last, dia akan turun ke zone IB. Zone IB ni kalau break, mana dia dah tukar arah lah. Mungkin dia akan tukar arah downtrend pula Jadi sekarang kita tunggu dekat time frame H4 ni. Lagi 2 jam. Sama ada dia boleh naik balik ataupun dia break yang ni. Dia break yang ni, maka ni dia akan masuk dalam ni lah. Yang terakhir untuk time frame 4 jam lah. Jadi kalau break yang ni, totally dia akan ubah arah lah semua. Tapi saya rasa dia tak akan break. Sebab dia masih lagi belum habis pullback. Dia belum habis pullback. Jadi kalau dia sekarang ni market dia main harga, contoh main harga untuk USD, yang ni dia akan cuba naik balik. Kalau dia pergi bawah pun dia akan cuba naik balik. Ni ada lagi masa dalam 2 jam kan. Ada news tak lagi depan ni? Tak ada. Esok. Ada kan? Kira panggil besok lah. Tapi sebenarnya kira malam ni jugalah ya. Betul lah. Kira malam ni juga. Tapi kalau Forex Factory ni 8:30 malam esok lah. Big Impact News. Yang lain media warna kuning. Warna kuning tak impact sangat rasanya. Kan? Betul tak? Warna kuning. Ataupun 10.30 dah jalan. ataupun Pukul 1 lah. untuk gold ni kita kena tengok metal mine. Pukul 1 pagi nanti kena jaga-jaga lah. Saya biasa ambil dia punya
masa je. Tapi kalau yang ni saya tak pentingkan sangat. Sebab kadang-kadang walaupun dia dalam keadaan low impact kan. Low impact pun kadang-kadang impact dia kuat juga. Dia akan pergi banyak juga. 1 pip, 200 pip. Benda ni pun tak percaya juga ni. Kalau macam tadi USD katakan dalam kategori medium impact kan. Medium impact dia dalam 100 lebih pip kan dia naik kan. Terus naik kan. Pukul 8.30. Breakout terus. 9.10. Fikir Ini ini yang masih tadi belum kan. close. Ini sebenarnya orang buy orang sell pun dapat juga Tapi Sebab kena mula, pandai close kan, dah untung tu. mula-mula dia turun, lepas tu dia naik, lepas tu dia masih kat sini kan. Kalau ia ambil daripada bawah 89 pip, 89 pip, 90 pip dah lebih kurang lah. 90 pip. Tapi sekarang dekat sini dah jadi candle carpet. Tapi kalau candle carpet, yang ni baru lengkap. Habis ni baru lengkap. Sebab yang ni kalau dia nak buat calculation A, B, C, maknanya dia kena pecahkan ni dulu. 1846. Kalau 1846 ni tak pecah, mana tak ada ABC lah, dia akan buat kenaikan. Itu yang penting kena tunggu dulu lah. Tapi yang H1, siapa yang tahu arah market, dia pergi sampai mana maksimum penurunan dia, dia akan standby dekat bawah ni. Sebab sini ada zone. Ini panggil zone IP. Macam mana dapat zone IP? Kita dapat daripada pecahnya resisten yang paling hampir lah. Macam yang ni penurunan, ini resisten, yang ni pecah. Jadi bila pecah dia ada satu zone. Zone ni kita namakan zone IP, tempat menunggu apabila price datang balik. Ini adalah ibarat dia macam tempat order. Jadi dia patah balik sebab ada order tertinggal. Jadi dia akan ambil. Jadi kawasan order tertinggal, ada orang entry dekat zone ni, kawasan ni. Bila break dia terus entry. Jadi kalau dalam keadaan macam ni, dia terus entry, dia untung. Tapi ada kali ni dia turun bawah. Jadi kalau dekat sini, dia entry nama dia entry high risk. Dan kalau dia dalam kategori low risk, dia akan sabar menunggu. Dia akan tunggu yang paling bawah ni. Jadi kalau entry low risk, dia seminggu kadang-kadang sekali ataupun 2 kali dia trade. Jadi yang ni tak banyak trader yang menunggu kat sini tak, yang kategori low risk. Biasanya dia akan tunggu untuk break sini, dia akan buy, lepas tu break, dia akan buy, break, dia akan buy. Yang ni yang last lah. Break, dia akan buy dekat area sini. Jadi kalau buy dekat sini tadi dah mula dapat pip lah. Kan? Jadi dekat sini pun dah 28 pip, mungkin dia akan naik lagi, kita tak tahu. Dia nak betulkan market balik ke. Okey, lagi satu, kenapa dia turun dekat sini last, sebab yang ni big round number yang saya tadi bagi tahu, big round 1840 1845 ada, 1840 setiap 100 pip dia ada big round number. Setiap 50 pip pun dia ada, maknanya dekat sini tadi 1840, 1845 dia ada buat rejection juga. Sini tadi 18 ni tadi dia buat rejection juga. Sampai dia naik je balik. Jadi untuk contohlah kalau kita pakai teknik big round number, dia punya pip dia kalau time frame 1 jam dia tak banyak lah, dalam 16 pip. Ni kita tak tahu dia naik tadi, dia turun, dia main-main. Yang paling last kalau terlambat terus pun dia bagi dalam 15 pip. Tapi kalau dia tadi ada buat kenaikan, dia penurunan, kenaikan, penurunan, kita tak tahu kan, betul tak? Kita tak tahu masa tu. Siapa yang nampak dia close, okey lah. Macam ni, siapa buy untung, siapa sell pun untung. Kalau dia tadi berada dekat sini kan, dekat sini, dia buy untung, dia sell pun dia untung. Kalau dia tadi dia buy, dia untung, dia close. Lepas tu yang sell pula, dia untung, dia tak close, dia naik balik, dia balik. Macam ni, dua-dua dapat. Maknanya sekarang ni,
harga dekat 18.45 ni kan dia berada di tengah-tengah. 45, 52, 45, 40. Maknanya dalam 50 pip kan. 50 pip turun, 50 pip naik. Kalau daripada candle yang 8, 9, 10 dia start pukul 8, 61 pip. Betul tak lebih kurang soal Lebih dapat kurang. 60 pip lah. Siapa yang entry daripada sini, siapa antara buy ataupun sell, dia tetap dapat untung. Kalau dia close, dia untung lah. Kalau dah sampai atas, dia tak close, dia turun bawah pula, balik. Jadi kalau okay, saya share ini ilmu ni daripada pengalaman lah. Setiap entry kalau gold yang selamat entry dia 50 pip. TP 50 pip ya. Dia punya TP dia 50 pip. Bila lebih 50 pip, dia akan tukar arah. Dia biasa dia akan tukar arah. Yang selamat pasal apa ni, signal provider dia punya TP dia yang selamat 20 pip, 40 pip. 60 pip dia jarang-jarang dapat. Jadi 20 ke 40 dia senang-senang dapat. Kalau 40 tu ke 60, 40 ke 20 maksudnya daripada layer. Faham tak? Maknanya contohlah dia bagi entry sell. Dia bagi entry sell contoh daripada sini. Dia akan floating dulu dalam 8 pip. Lepas tu dia dapat untung dalam 46 pip. 46 pip kan. Tapi kalau dia layer, maknanya yang tak layer akan capai TP1 dan TP2, 20 pip ke 40 pip. Jadi yang layer, maknanya yang layer daripada daripada atas, dia dapat kurang 55 ke 60 pip lah dia dapat. Jadi dia lah lepas lah. Jadi kalau dekat sini, entry buy, contohlah ada signal provider dia bagi entry buy. Kan daripada sini kan entry buy, ni pukul 8, 9, 10. Pukul 8 kan. Betul. Dia bagi entry buy, makanya dia akan floating 23 pip. Lepas tu dia akan untung 64 pip. Jadi kalau dia layer daripada bawah, maknanya hampir 100 pip dah dia dapat. Maknanya dekat sini dia ada lagi zone-zone bawah ni dia akan layer. Sebab kita kadang-kadang tak boleh sharp entry ya. Tipu je sharp entry. Sebenarnya bukan sharp entry. Sebenarnya layer setiap pergerakan menurun. Dia ada layer. Yang bawah ni maksud dia sharp entry lah. Paling bawah kan. Jadi kalau yang sekarang H1 dia dah pergi ke zone yang paling bawah. Siapa yang entry daripada sini boleh start dapat untung lah. Bayar ni saya target dia akan cuba buat kenaikan. Yang ni ada lagi 3 minit. Minit tu 11 Okay, tadi ada cerita pasal indikator baru ke? Ini bos juga yang share kan. Jumpa tu. Okay, yang ni ada indikator baru. Yang ni kita study sebab ada je indikator kita pun try guna Study sama ramai ni pokok boleh pakai kan. Jadi hari Rugi ni siapa tak ikut sama-sama lah. kita belajar cara guna dia. Jadi cara guna ringkas lah. Ni kalau ringkas rasanya ramai yang dah tahu. Yang ni lebih kurang dia macam trend line. Tapi kita tak tahu dia punya calculation trend line tu daripada mana. Mungkin daripada shadow to shadow yang permulaan. Kita tengoklah shadow. Yang ni tak jadi pula shadow to shadow. Dia ada perkiraan dia lah.
Jadi kalau ikut indikator yang ni, banyak juga dia punya tip kalau betul-betul follow Ada dalam penurunan, lepas tu ada kenaikan yang ada break ni. Break maknanya dekat sini break, yang ni ada pullback. Lepas keluar signal break tu baru kita boleh entry Yang bagusnya tak kisahlah dia break sikit ke apa, kita nampak ada yang color lain lah kan. Maknanya kalau bullish naik, dia ada bearish satu. Bearish satu ni kira menandakan dia pullback lah kan. Jadi bila dia pullback, maknanya kita boleh entry lah kat sini. Kalau dekat sini sebenarnya yang pullback tu dia adalah zone B macam yang saya cerita zone-zone tu. Ada zone B, zone IB. Zone IB maknanya yang paling bawah adalah zone IB. IB tu maksudnya initial break. Benda yang dia break initial, yang paling mula dia break. Jadi yang selain daripada permulaan, dia adalah zone B. Kenapa zone B? Sebab dia adalah pergerakan dia ada pergerakan A menaik, B menurun dan pergerakan C menaik semula, dia memecahkan resisten yang sebelah dia. Maknanya ni dah pecah. Satu candle ni dah pecahkan dia. Ni namanya ABC. ABC, candle B ni, candle bearish ni kita buatkan satu kotak. Ini adalah namanya zone B. Zone B sama juga zone menunggu re-entry. Maknanya kalau dekat yang ni, kita dah terlepas entry, contoh yang ni terlepas entry, satu batang ni dia cucuk balik bawah. Kalau sini ada buat pending order buy limit kan, maknanya kenalah buy limit. Dia kena dia terus pacak balik. Itu konsep ABC tempat kita re-entry. Re-entry kalau ada signal buy. Signal buy dekat sini dia zone B yang ni lebih strong sebab dia ada lebih daripada 3 candle yang menaik dia bullish. Ada 1, 2, 3, 4 candle. 3 candle ke atas dia adalah candle momentum lah. Banyak orang kata candle 3 candle. Ada juga teknik 3 candle kan. Macam ini ada 3 candle. Dia turun pun dia tak lepas candle yang terakhir ni 3 candle. Ini pun sama juga. Okay, hari ni kita belajar zone ABC ada juga zone ABC. Kalau dia shadow dia terlampau panjang, mana ambil body pun dah cukup. Ini shadow terlampau panjang kan. Ya. Jadi ambil body. Dia buat ABC. Jadi dia naik. Kalau kita ketinggalan bus, melepas, dia akan turun balik bawah. Inilah zone kita menunggu, kita ambil entry balik. Yang ketinggalan ambil entry dekat sini. Zone. Jadi yang ni dia buat balik. Dia naik lagi. Dan dia break trend line kan. Dia break trend line yang menggunakan indikator ni. Ini indikator trend line with break LUX. Boleh cari dekat dalam ni. Parameter dia macam mana ya? Parameter dia. Okey, parameter dia. Okey, kalau cari dekat sini type trend line. Ya Kena tulis habis trend line dia. mana yang sebabkan? Yang ni trend line with break LUX. Dia punya mungkin ni nama pencipta dia kot. Lux Algo kan. Yang ni dia punya setting dia tukar dia punya input panjang dia 24, dia punya slope 1.6 dan gunakan ni ATR.
Lepas tu dia ada banyak juga dia buat fake. Jadi kalau nak kurangkan dia fake, tekan yang ni lah, show only confirmation breakout, tekan yang ni. Tak ada, dia banyak sangat bagi apa, bagi signal, tekan yang ni baru dia ambil yang confirm je, yang betul-betul follow dia punya SOP dia kan. Dia ada juga SOP dia ni. Jadi pakailah. Jadi ini hari ni kita belajar ABC. B ni adalah zone buy. Sebelum ni kita dengar pasal candlestick ataupun teknik kapit ya. Betul. Saya dulu pun belajar kapit, tapi kita tak tahu kapit tu secara mendalam lah. Jadi bila saya dah belajar pasal candle ABC, maknanya trend ABC menaik, menurun dan menaik. Jadi yang bawah tu, di tengah tu sebenarnya adalah candle kapit yang biasa yang kita sebelum ni kita dengar kan, orang panggil candle kapit. Ni sebenarnya adalah candle kapit. Bila ada candle kapit, dia ada strong reason untuk follow lah. Kalau dia buat A, B, C, yang kena kapit tu candle bearish, maksudnya dia bullish lah. Yang kena kapit tu jadi lemah, betul tak? Betul. Standard lah yang kena kapit jadi lemah kan. Yang luar dia jadi kuat sebab dia berdua, dia ada geng. Jadi dia ada geng, dia tambah lagi satu geng yang memecahkan dia. Jadi B ni yang kena kapit ni, kita jadikan zone. Jadi guna apa guna zone ni? Zone ni untuk kita menunggu untuk re-entry. Kalau candle kapit buy, maknanya kita menunggu untuk buy. Jadi dekat sini pun sebenarnya dia dah bagi signal lah. B kan. B break lah maksudnya. B ni Candle break, tu dia break dah lah trend line yang ditarik tu. Tapi kalau kita dah mahir pasal konsep A, B, C, jadi bila dia break je, sebenarnya kita dah automatic kita akan buat zone. Kenapa kita buat zone? Sebab kita nak tunggu price patah balik. Tu je. Siapa yang tahu pasal ni, dia break, dia patah balik, ambil dah peluang untuk buy. Memang masuk lah. Cari candle kapit yang di bawah, yang apa, bila B keluar tu cari candle kapit macam mana? Maksudnya dia kapit dan dia break. Ni adalah support yang baru, resistance yang baru. Dia kena break. Kalau ikut dekat sini sebenarnya dia kapit pun dah break dah. Ni kalau kita ukur lah, kapit pun dah kena break. Tak perlu nak tunggu yang candle yang paling sini. Ni dah break dah. Jadi bila dah break, ini dah pullback dah sebenarnya satu. Pullback sikit dia ada pullback dan dia naik. Jadi yang terlepas entry tu dia pullback lagi sekali. Ada lagi dia pullback. Masuk, dia keluar balik, masuk, keluar balik, dia terus keluar sebab yang ni entry. Jadi dekat sini orang tak macam orang confuse lah dekat sini Banyak yang terkena dekat zone macam ni. Sekejap Boleh. Okey, saya pun dapat tangkap pasal zone ABC ni. Guna dia, satu lagi kegunaan dia untuk kita tapis kalau kita ada nampak kenaikan dan ada penurunan. Jadi bila ada penurunan, jadi kita ingat dia strong sell. Betul tak? Betul. Dah banyak dah sell, naik, sell balik. Ini engulfing. Jadi kita ingat yang naik ni untuk pullback. Lepas tu nak jatuh lah, betul tak? Kalau dalam situasi macam ni kan, orang ingat dia naik atas untuk dia turun bawah. Jadi dekat sini dia buat fake. Ada yang kena fake kat sini. Sebab ni adalah zone A, B, C, break, dan ini adalah pullback yang boleh kita panggil juga zone kapit. Lepas tu dia buat kenaikan. Satu. Lepas tu dia buat lagi sekali ni, dua. Okay, ini mungkin wave satu
ini mungkin juga wave 2 dan mungkin yang ni start wave 3. Dia buat 1, dia buat 2, dia buat 3, dia buat 4, dia buat 5. Betul tak? Betul. Maknanya ni satu wave besar, wave motif wave. Dia buat satu besar. Yang kecilnya 1, 2, 1, 2. Lepas tu wave 3 dia terus kira dalam tu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau macam ni dia susah nak kira 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni adalah ABC. Ini dah buat ABC pun dia susah. Jadi dia punya kiraan paling senang 1, 2, 1, 2. Lepas tu 1, 2, 3, 4, 5. Sebab kiraan wave 5 dia panjang baru dia nampak kiraan dalam dia. Kalau nampak kiraan dalam macam ni maknanya yang ni wave 3 kan. Wave 3, wave 4, wave 5. Jadi sekarang dia buat macam ni dia buat correction lah. Ini yang first. Wave 1. Yang turun correction wave 2. Wave 2 besar. Dia gila-gila correction dia yang sini banyak orang salah. Yang tadi paling bawah ni adalah zone yang paling last. Kalau dia break, dia jadi wave dah tak menentu lah. Dia tak boleh break yang bawah ni. Kena kira balik wave. Counting dah salah. Cari break bawah. Sebab ni adalah satu. Ni wave satu kecil lah. Wave satu kecil. Tapi kalau wave besar 1 pun kan, dah boleh retrace sampai 23 kan? Ke boleh retrace sampai kosong je lah? Kalau ni wave 1, dia buat penurunan, dia boleh sampai kalau ikut kiraan Fibo kita pakai Fibo lanjutan lah, Fibo extension wave 1 ni penurunan dia. Sekejap. Betul tu. Okay, ini untuk target lah, untuk target. Dia bukan untuk tu. Untuk target, maknanya target dia 1910. Kalau wave besar berakhir 1910. Kalau dia tak close di bawah tu lah kosong tu. Dia target baru sini. Tapi sebenarnya dia boleh pergi atas ni. Atas satu Tapi ada juga ramai yang target lagi atas 19 tu. Cuma sekarang saya target 18 sebabnya ada data provider yang lain dekat situ ada gap. Sebab saya pakai dekat situ. Okey, lagi satu ada gap, lagi satu sebenarnya ada zone ataupun saya panggil dia tempat hutang belum berbayar. Macam mana tu? Hutang belum berbayar maksud dia dekat sini. Saya dia main konsep ni juga 1880. Ini yang ni dekat sini bila ada penurunan ni dah tak tahulah berapa kali dah saya share. Saya dulu main konsep hutang. Jadi dekat sini ada penurunan. Ini adalah dia punya permulaan dalam satu hari permulaan dia untuk jam pertama. Jadi kalau dalam jam pertama dia turun, dia tak balik, dia tak patah balik, maknanya dekat sini saya panggil dia zone hutang. Maknanya dia ada hutang dekat zone ni. Jadi ni adalah target saya yang pertama apabila dia naik. Yang atas ni ada lagi lah. Yang ni yang first. Jadi kalau daripada bawah tu boleh target sampai sini sebenarnya lah. Tu 880 ni zone hutang. Jadi kalau zone tak hutang, yang ni zone tak ada hutang. Pembukaan dekat sini, dia naik dan dia patah balik. Dia zone tak ada hutang. Main zone hutang Jadi dekat sini, hari yang pertama buka. Hari pertama buka, dia turun dan dia patah balik. Jadi dekat sini, ada juga. Ni siapa boleh tangkap benda ni, dia boleh trade dekat sini ni saya, sebenarnya saya dah ter-share rahsia tau. Saya dah ter-share rahsia. Siapa yang tengok live ni memang untung lah. Jadi apabila dia ada kenaikan, kita akan cari
last kenaikan, dan apabila dia turun dia akan masuk balik dalam zona ni. Paling kurang dia masuk balik. Kalau dia nak terbabas, dia terbabas lah. Kalau tak percaya, yang tadi je dia hutang, makanya dia akan datang balik. Itu pasal zone datang balik tu, saya target dia untuk buy sampai area sini tadi area ni. Sebab ni tekam kan ke area ini, bukan yang atas tadi lah. Yang ni. Jadi dekat sini semua zone dia dah bayar hutang Semua zone dia dah bayar hutang. Dekat sini dia naik, dia turun balik. Yang sini dia naik, dia turun balik. Yang sini dia turun, dia naik balik. Yang sini dia turun, dia naik balik. Semua bayar hutang ni dia turun, dia naik balik. Dia mesti ada pullback balik Dia turun, dia akan naik. Kalau dia naik, dia akan turun. Jadi okey, tengok dekat sini ada satu, yang ni dia punya pembukaan open dalam 1 jam. Dia naik tapi dia tak patah balik. Tengok malam dia patah balik, dia pergi dekat tempat dia. Dia akan pergi balik dekat tempat dia. Jadi semua dia kutip hutang Jadi yang atas tadi je yang hutang yang tertinggal. Jadi ini adalah, kalau saya tarik balik, ni adalah area dia akan datang balik. Ini area ni memang dah dia akan datang balik area yang saya kotak tadi. Tapi kalau kita ikut kiraan Fibo tadi, dia dah sampai atas. Jadi yang ni kalau ikut alien wave, ni saya tukarkan pakai yang standard. Okey. Kalau wave 2 biasa dia akan masuk dalam zone ni, dia Zon akan merah. masuk dalam zone 0.382, 0.236, dia akan masuk dalam zone ni. Itu maksud dia wave 2 lah. Kalau separuh tu mungkin wave 3. Wave 3. Tapi kalau dia turun bawah maknanya dia wave 2. Dia wave 2. Bila wave 2, banyak orang menunggu dekat wave 2. Siapa ada NT dekat bawah, dia tinggal ke NT dekat bawah. Contohlah dia dah NT awal, dia naik turun, dia tinggalkan satu, maknanya nanti finishing dia memang mungkin 1000 pip lah. Kalau satu wave yang panjang dia akan jadi 1000 pip lah. Kalau kita tengok kalau kita ukur daripada yang paling bawah ni sampai atas ni, sini ada 720 pip 720 pip. Ini paling minima. Paling minima. Sebab minima ni bagi saya mungkin kalau untuk corrective wave dia 161. Tapi kalau dia betul, dia adalah motif wave, memang trend besar dia memang menaik. Trend besar dia menaik, maknanya dia akan pergi 423. Ini Jauh baru lah. 161. 423 dia lagi beribu-ribu pip 423. Yang Jadi tu ini wave 3 mungkin lah. ini baru dia buat satu wave yang panjang. Dia nak lengkap ni, tak lengkap lagi dia punya wave. Kalau dekat time frame 4 ni, 4 jam. Yang kata kalau wave 2 dia panjang kan. Biasanya dia punya Ha, naik pun lagi jauh kalau yang ni di time frame 4 jam, ini baru dia buat satu wave. Satu wave. Ni wave 2. Wave 2 pun tak habis lagi. Ya. Wave 2 dia tak akan habis lagi, dia tak break mana-mana kan. Ha, 100% dengan yang kosong tu. ni target lah. Kalau break kosong tu maksudnya dia tak ready lagi kan.
Kalau yang saya buat macam ni tadi, 1, 2, A, B, C besar ni, yang ni untuk kita tahu satu perjalanan yang panjang. Maksimum sampai mana? Paling kurang sampai sini, 109. Hmm. Kalau dia tak sampai, maknanya dia bukan dia bukan motif lah, dia korektif, dia buat ABC. Hmm. Kalau ni adalah motif, dia akan sampai lah, paling kurang sampai. Contoh ni adalah 1, ni ada 2, lepas tu dia buat 3, dia buat 4, dia akan sampai juga 5. Mungkin 5 dia buat pendek je. Kan? Mungkin Ya. juga sini 2, panjang dia buat 3, lepas tu dia turun balik bawah, sama juga macam ni, dia buat 4 pun sama, lepas tu dia masuk 5. Jadi 5 dia baru satu way yang paling panjang. Kalau ikutkan dia punya 161% dia pun cantik juga tu dekat 1900 kan, round number. Jadi banyak round number penting lah. Kalau macam tadi yang nak kira untung dekat sini 161 kan, sama juga kan, 1900 ambil round Target number tipis tu dekat-dekat cakap kan. Jadi kalau 1900 dia punya big round number jadi big lah. Jadi setiap 1000 lah. Yang kita ambil tadi setiap 50, setiap 100, yang ni setiap 1000, 1900. Kalau kita tengok yang belakang punya kan, 1900 kan. Sinilah first 1900 sampai sebelum dia break kan. Jadi dekat sini 1900 dia turun banyak juga 100 pip 100 pip. Tapi lepas tu dia naik, dia terus turun balik. Lagi banyak. 300 pip kalau total daripada atas. 1920. Jadi big round number ni kena ni lah, kena kadang-kadang kita kena matchkan kita punya analisa. Kalau dekat situ ada zone sampai dekat big round number, maknanya dia punya confirmation tu lagi kukuh lah. Boleh share ni ke? Book map. Map tak payah kot je habis. Ya. Tapi kalau ada bomel lagi mantap kan. Hmm. Kita boleh tengok kat mana dia punya sampai kan. Okay, jangan habis saya rasa kita sampai di hujung rancangan jangan habis. Okey. Terima kasih juga habis atas perkongsian malam ni. Sama. Kita dapat ilmu guna Fibo. Kita dapat ilmu guna indikator baru iaitu trendline with breaks. Jadi siapa yang terlepas boleh tengok kita punya view kita balik ulang balik kita punya part pasal kita discuss pasal trendline tadi. Memang orang kata kalau nampak dia break tu insyaAllah ada profit kat kita. Jadi malam ni jadi kita sudahi dengan tasbih kifarah surah. Okey, jadi kita jumpa lagi pada minggu depan waktu sama pukul 10 malam. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.